Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, murid-murid tahun 5. Kita masih lagi dalam tajuk kemahiran proses sains tapi bahagian yang ketiga bersama saya, Cikgu Hetty. Okay, hari ni kita nak belajar tentang mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah dan membuat hipotesis. Okey, sebenarnya awak dah belajar ni kan tahun lepas. Especially mengawal pemboleh ubah tu saya yakinlah semua cikgu dah ajar tahun lepas. So saya cuma refresh sahaja dan kita akan tengok sedikit macam mana cara nak buat hipotesis dan mendefinisi secara operasi. Okey. Kalau katakan sepanjang saya mengajar secara online ni awak tak faham, sampai ke akhirnya tu pun tak faham, boleh ulang semula video ni, ulang semula, tengok sampai faham, ulang. Kalau tak faham juga boleh boleh WhatsApp ataupun call lah cikgu-cikgu sains kelas awak. Okey, untuk kelas saya boleh call saya. Tak ada masalah. Boleh text lah, saya lagi prefer awak message. Okey. Kemahiran proses sains. Okey, kita akan masuk mengawal pemboleh ubah dahulu. Kemudian baru kita akan pergi pada mendefinisi secara operasi dan membuat hipotesis. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, okey, mari kita sama-sama baca doa penderang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jom. Mengawal pemboleh ubah. Okey, samalah tahun lepas pun dah belajar. Pemboleh ubah ialah aspek yang sama, diubah atau diperhatikan dalam sesebuah eksperimen. Ada berapa jenis pemboleh ubah ni? Ingat lagi tak? Ada berapa? 2, 4, 6. Okey, ada 3 sahaja ya. Okey, untuk mengawal pemboleh ubah, murid mesti mahir memerhati aspek-aspek penting dalam eksperimen. Penulisan pemboleh ubah mesti terdiri daripada 2 aspek iaitu parameter dan subjek. Contoh parameter warna, ketinggian, jisim, bentuk. Okey, dan sebagainya lah. Kemudian subjek pula ialah anak pokok, baju, balang, lipas. Apa yang awak perhatikan tu? Itulah dia subjeknya. Okey. Kita tengok contoh kat sini. Parameter contohnya ketinggian. Subjek anak pokok. Jadi pemboleh ubahnya ialah ketinggian anak pokok. Contoh saya katakan, Fauzan, tolong saya apa yang berbeza dalam gambar itu? Yang berbeza almari, cikgu. Apa yang berbeza tentang almari? Almari tu ialah subjek. Apa yang berbeza? Apa parameter dia? Warna almari. Warna almari. Ataupun Uzai, apa yang berbeza? Jenis almari. Jenis parameter. Okey. Warna parameter. Subjeknya almari. Okey. Itulah dia pemboleh ubah. Awak tak boleh tulis almari sahaja. Saya tak tahu apa yang berbeza tentang almari tu. Ataupun awak tak boleh tulis subjek sahaja. Ketinggian. Ketinggian apa? Kan? So dia mesti ada dua-dua lah. Parameter dan subjek. Boleh faham kan setakat ni? Okey. Kemudian pemboleh ubah ada 3 jenis. Iaitu pemboleh ubah dimalarkan, dimanipulasikan dan bergerak balas. Tengok malar. Malar. Okey, pemboleh ubah malar ni. Sebab dia ada A dan A. Malar. Sama. Apa yang sama dalam eksperimen tu? Okey, apa yang sama supaya eksperimen tu adil. Aci. Dia bertindak sebagai pengawal eksperimen. Okey, bila nak buat eksperimen atau penyiasatan, dia mesti ada faktor yang sama. Supaya eksperimen tu adil lah. Barulah dia boleh jadi eksperimen. Tak bolehlah kita buat benda yang berbeza. Contohnya kita nak kaji bakteria yang ada dekat tangan. So kita letakkan, kita sentuh tangan kita atas roti. Kita kena gunakan roti yang sama. Roti dua-dua roti putih ke, dua-dua roti butterscotch ke. Kita tak boleh guna satu roti putih, satu roti butterscotch. Nanti jawapan dia tak sama kan? Okey, itu dia pemboleh ubah dimalarkan. Kemudian yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang sengaja dibezakan? Yang ni pun awak dah belajar dah. Apa yang kita saja bezakan, yang itu akan bertindak sebagai faktor pengubah. Contohnya, satu roti kita sentuh pakai tangan yang dah cuci dengan sabun, dah bersih. Satu lagi kita sentuh menggunakan tangan yang kotor. Dah pegang sana sini, pegang tangga, pegang troli apa semua, kita sentuh dekat roti tu. Jadi bakteria dekat mana yang lebih banyak? Itulah dia pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang kita saja bezakan.
Yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas ialah apa yang kita perhatikan sepanjang eksperimen. Okey, kalau ada bunyi bising-bising kat belakang saya tu, abaikan je ya. Biasalah tu. Okey, pemboleh ubah bergerak balas ialah apa yang diperhatikan, direkodkan, dicatatkan sepanjang eksperimen. Dia bertindak sebagai hasil eksperimen untuk menentukan sama ada hipotesis kita diterima ataupun tidak. Saya pergi laju je lah untuk pemboleh ubah ni sebab awak dah belajar tahun lepas. Okey, jadual di bawah, ini contoh dia lah. Jadual di bawah menunjukkan 3 buah piramid yang mempunyai luas tapak yang berbeza. Apa yang berbeza? Luas tapak. Nampak? Dah dapat dah kan jawapan? Saya ni senang. Jawapan ada dalam soalan. Cuma awak rajin yang tak rajin je nak baca. Kena baca sebab kena baca sebab jawapan dah ada dekat dalam soalan. Okey, tapi dia kata, jadual di bawah menunjukkan ukuran 3 buah piramid yang mempunyai luas tapak berbeza tetapi ketinggian yang sama. Apa yang sama? Ketinggian. Jadi dah dapat luas tapak berbeza, itu ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Ketinggian yang sama, ketinggian piramid ialah pemboleh ubah dimalarkan. Dah dapat 2 markah. Senang-senang je. Piramid-piramid ini diletakkan di atas sekeping papan. Papan ini kemudiannya digoyang-goyang dengan kekuatan sederhana. Masa yang diambil untuk piramid tumbang direkodkan. So apa yang dia nak rekod? Apa yang dia nak perhati? Apa yang kita nak tahu? Masa yang diambil untuk piramid tumbang. Inilah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, boleh faham? Senang kan? Semua jawapan dah ada dalam soalan. Wah, senangnya saya. Nampak macam susah. Tak belajar memang susah. Dah belajar senang. Kan? Okey, pemboleh ubah dimalarkan ketinggian piramid. Pemboleh ubah manipulasi, luas tapak. Pemboleh ubah bergerak balas, masa untuk tumbang. Nampak tak? Ini parameter ketinggian, parameter luas, parameter masa, parameter. Yang lain tu dia punya subjek, subjek dan subjek. Okey. Contoh yang kedua. Razif menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji keperluan asas haiwan. Okey, seekor ulat beluncas diletakkan di dalam 2 bekas yang sama saiz. Apa yang sama? Saiz. Saiz apa? Saiz bekas. Jadi kita dah dapat pemboleh ubah dimalarkan. Saiz bekas. Bersama sehelai daun dan air. Bila daun dan air ni kita nak cakap apa? Kehadiran lah. Dia punya parameter kehadiran. Sebab dia ada. So, bila dia ada, itu kehadiran. Kehadiran makanan, kehadiran air, dua-dua ada. Dua-dua sama. Maka itu pemboleh ubah dimalarkan. Okey? Penutup bekas A tidak ditepuk lubang. Manakala penutup bekas B ditebuk lubang di atasnya. Kenapa nak tebuk lubang ni? Nak pastikan apa? Supaya udara dapat masuk. Bila dia tebuk lubang, udara dapat masuk. Adalah udara dalam tu. Kalau dia tak tebuk, tak adalah udara kan? Okey, itu kita panggil kehadiran udara lah. Ada, bila sesuatu benda tu ada atau tidak ada, parameternya ialah kehadiran. Okey, ingat ni. Bila sesuatu benda tu ada atau tidak ada, parameternya ialah kehadiran. Okey, jadi kita dah dapat. Bekas A, udara tidak ada. Bekas B, ada. Okey. Keadaan ulat beluncas diperhatikan. Apa yang kita perhatikan? Keadaan ulat beluncas diperhatikan dari hari pertama hingga hari ke-7. Itu ialah yang kita nak perhatikan. Jadi itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Nampak pemboleh ubah dimalarkan, saiz bekas atau kehadiran makanan atau kehadiran air atau jenis ulat beluncas. Tulis salah satu saja, jangan tulis semua. Kan tulis semua, ada yang salah, habis semua salah. Tulis salah satu je. Ini pemboleh ubah dimanipulasikan kehadiran udara dan pemboleh ubah bergerak balas keadaan ulat beluncas selepas 7 hari. Saya harap awak jelas tentang cara-cara nak cari pemboleh ubah. Macam mana kita nak mengenal pasti dan macam mana kita nak mengawal pemboleh ubah. Saya harap awak jelaslah berdasarkan video ini. Okey. Seterusnya kita tengok kemahiran mendefinisi secara operasi. Apa ni perkataan dia canggih sangat lah. Tak faham ni. Okey. Mari kita cuba fahamkan. Okey.
Mendefinisi secara operasi maksud dia memerihalkan, menceritakan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan. Lagi tak faham cikgu? Apa ni? Okey, senang cerita maksud dia memberi maksud sesuatu perkara tu berdasarkan eksperimen yang telah dijalankan. Macam katakanlah eksperimen tadi, eksperimen yang tak apalah, nanti saya akan terangkan contoh. Kita tengok dulu teknik penulisan dia. Teknik penulisan definisi secara operasi ni, yang pertama kita kena kenal pasti X dalam soalan. X dia apa? Apa pula X ni kan? Contohnya, apakah definisi secara operasi bagi kestabilan atau apakah yang dimaksudkan dengan kestabilan? So, X dalam ni ialah kestabilan. Apa yang dia nak tu, itu ialah X. Apakah definisi secara operasi bagi kestabilan? Okey. Itu X ialah kestabilan. So, cara kita nak tulis format penulisan definisi secara operasi, X ialah seperti yang ditunjukkan oleh pemboleh ubah bergerak balas. So, makna kata bila awak nak mencari definisi secara operasi, awak mesti tahu dalam eksperimen itu apa dia pemboleh ubah bergerak balas dia. Okey? So, kemudian awak akan keluarkan dan tulis balik. Macam mana? Saya akan bagi contoh. Contohnya, soalan tadi. Soalan piramid tadi kan, saya tak payah baca balik lah sebab awak dah tahu dah soalan dia. Tak apa, baca semula. Jadual di bawah menunjukkan ukuran 3 buah piramid mempunyai luas tapak berbeza tetapi ketinggian yang sama. Piramid-piramid ini diletakkan di atas keping papan. Papan ini kemudian digoyangkan dengan kekuatan sederhana. Masa yang diambil untuk piramid tumbang direkodkan. Tadi kita dah buat apa pemboleh ubah bergerak balas dia ialah masa untuk piramid tumbang. Jadi, apakah definisi secara operasi bagi kestabilan? Format kita X ialah seperti yang ditunjukkan oleh pemboleh ubah bergerak balas kan? So, awak tengok X kita ialah kestabilan. So, dia tulis balik. Kestabilan ialah seperti yang ditunjukkan. Ini ialah format yang saya ajar. Ialah seperti yang ditunjukkan oleh apa PUB kita? Masa yang diambil untuk piramid tumbang. Dah dapat jawapan. X ialah seperti yang ditunjukkan oleh pemboleh ubah bergerak balas. So, masukkan X. X dalam soalan ialah kestabilan. Masa yang diambil untuk piramid tumbang ialah pemboleh ubah bergerak balas. Masukkan sahaja. Dah dapat jawapan. Okey. Seterusnya, kita pergi pada kemahiran membuat hipotesis. Okey, hipotesis ni apa? Hipotesis ni membuat satu pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, kita nak buat satu statement, satu pernyataan, satu andaian, satu kata-kata yang boleh diubah, yang boleh diuji. Kita nak test. Contoh macam awak lah dengan kawan-kawan kan, kadang-kadang awak kata kan. Bila kita tengok perlumbaan kereta ke, kita kata, aku rasa kereta warna hijau ni menang. Kenapa? Sebab saiz dia kecil. Itu ialah satu hipotesis. Awak sebenarnya dah buat dah hipotesis ni, tapi awak tak tahu. Okey, itu ialah salah satu contoh hipotesis. Okey. Hasil eksperimen akan menentukan sama ada hipotesis yang dibina boleh diterima atau tidak. Seterusnya dijadikan kesimpulan. So, bila kita nak buat penyiasatan, sebenarnya kita akan mula dengan hipotesis. Okey, kita akan mulakan dengan hipotesis. Kereta ni kalau dia berjalan dekat atas tiles lebih laju daripada dekat atas rumput. Nanti kawan awak kata, ya ke? Aku rasa atas rumput lagi laju. Tak, atas tiles lagi laju. Jadi macam mana nak buktikan? Buatlah eksperimen. Awak lumbalah kereta dua-dua tu kan dekat atas tiles dengan dekat atas rumput. So, bila dah dapat keputusan nanti, tengok siapa lagi laju, barulah awak boleh kata hipotesis diterima ataupun tidak. Okey? Teknik penulisan hipotesis. Macam mana kita nak tuliskan hipotesis? Teknik dia sama dengan cara kita nak tulis kesimpulan atau rumusan. Jadi, kalau awak jumpa soalan, apakah kesimpulan eksperimen ini? Cara nak tulis dia sama dengan cara awak buat hipotesis. Okey? Macam mana nak tulis? Dia ada dua jenis.
Sama ada soalan itu ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas ataupun dia tak ada pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas tapi dia ada pemerhatian dan juga inference. Ada dua jenis. Jadi kita kena kenal pasti dululah. Bila awak dapat soalan, awak cari pemboleh ubah dulu. Kalau tiga-tiga pemboleh ubah ada, okey. Boleh buat hipotesis dengan cara yang pertama. Tapi kalau dalam soalan tu tak ada pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas, dia cuma ada pemerhatian dan inference, kita guna cara yang kedua. Macam mana nak guna? Kita tengoklah slide seterusnya. Kalau ada pemboleh ubah manipulasi, PUMN tu pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas, PUB, kita akan guna teknik penulisan semakin-semakin. Semakin pola ni bertambah atau berkurang. Itu saja. Bertambah ke berkurang? Semakin pola pemboleh ubah manipulasi, semakin pola bergerak balas. Nampak ni? Okey. Semakin pola manipulasi, semakin pola bergerak balas. Semakin bertambah jisim badan Amir, semakin berkurang kebolehan Amir untuk berlari laju. Contoh. Okey. Yang kedua, tiada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. So, dia ada inference dan pemerhatian kan. So dia akan guna format jika maka. Jika inference, maka pemerhatian. Macam mana nak guna? Mari kita tengok contoh dia. Alright. Contoh soalan yang ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas. Okey, jadual di bawah menunjukkan ukuran 3 buah piramid. Cikgu guna soalan yang sama. Ya, soalan yang sama supaya senang awak nak faham. Satu soalan boleh keluar macam-macam. Macam-macam soalan kecil. Okey. Jadual di bawah menunjukkan 3 buah piramid, luas tapak beza, ketinggian sama. Okey, macam mana kita nak buat hipotesis? Semakin pola PUMN, semakin pola PUB. Okey, awak tulis semakin-semakin. Kemudian, apa pola dia? PUMN, pemboleh ubah manipulasi. Manipulasi luas tapak ke masa untuk tumbang? Luas tapak kan? Luas tapak, awak tengok pola dia. 16, 9, 4. Bertambah ke berkurang? Berkurang. 16, 9, 4. Berkurang. So, semakin berkurang luas tapak. Ambil balik. Boleh ubah manipulasi. Letak luas tapak. Semakin berkurang luas tapak. Semakin masa untuk piramid tumbang. Semakin apa? 40, 25. Pun berkurang. So, berkurang jugalah. Semakin berkurang luas tapak. Semakin berkurang masa untuk piramid tumbang. Okey, boleh faham? Jelas Saya harap jelas lah Awak cuma masukkan saja. Format dia dah ada. Ni format dia ni. Awak cuma masukkan saja. Cikgu boleh tak saya buat palang-palang ni? Lagi bagus. Kalau dalam kertas soalan awak buat palang-palang ni kemudian awak isi lagi bagus. Lebih jelas. Okey. Contoh soalan yang tiada PUMN dan PUB. Tak ada pemboleh ubah manipulasi, tak ada pemboleh ubah bergerak balas. Dia tak bagi. Dia ada tapi dia tak bagi. Ataupun dia tak ada pola. Dia tak ada pola. Kalau yang soalan ni tadi dia ada pemboleh ubah manipulasi dengan bergerak balas tapi dia tak ada pola. Semakin mati, semakin hidup mana ada kan? Okey, so dia ada pemerhatian dan inference. Pemerhatian, selepas 7 hari ulat beluncas bekas A mati. Manakala ulat beluncas bekas B hidup. Kenapa? Inference ni sebab kan dah belajar gitu. Inference ialah sebab. Jadi kerana ulat beluncas bekas A tidak mendapat udara. Manakala ulat beluncas bekas B mendapat udara secukupnya. Kita dah ada pemerhatian, kita dah ada inference. Macam mana kita nak tulis hipotesis? Okey. Jika inference, maka pemerhatian. Jika inference kita, mana inference? Ni yang bawah. Kerana ulat beluncas A tidak mendapat udara. So, jika ulat beluncas tidak mendapat udara, maka kalau tak dapat udara, dia akan mati. Maka ulat beluncas akan mati. Ataupun kita nak buat yang bekas B. Jika ulat beluncas mendapat udara, nampak? Inference, ulat beluncas bekas B mendapat udara, dia hidup. Jika ulat beluncas mendapat udara, maka ulat beluncas akan hidup. Senang kan? Itulah dia cara menulis hipotesis. Ataupun kesimpulan ataupun rumusan. Cara penulisan dia sama. Benarnya berbeza tapi cara penulisan dia sama. Okey? Ada dua teknik, sama ada yang ada pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas dan pola ataupun yang tidak ada pemboleh ubah manipulasi, bergerak balas ataupun pola. Kalau
Kalau tak ada, kita guna jika inference, maka pemerhatian. Kalau ada, kita guna semakin pola, boleh buat manipulasi, semakin pola bergerak balas. Alright. Dah selesai. Kalau tak faham, awak repeat lah balik ya. Tengok semula video ni sampai faham. Kalau tak faham juga boleh WhatsApp saya atau guru-guru sains kelas awak. Okey, tugasan kita minggu ni lengkapkan lembaran kerja yang telah diberikan hari tu. Awak tulis dengan jelas. Dah siap? Okey, guna teknik yang saya dah bagi. Macam mana nak tulis jawapan tu. Lepas tu bila dah siap, tulis dengan jelas. Tulis dengan jelas. Maksudnya jangan guna pensel yang color dia tak terang. Guna yang terang, ambil gambar pun jelas. Jangan ambil gambar daripada jauh-jauh. Saya tak nampak. Ambil gambar jelas-jelas. Okey, ambil gambar jelas, hantar pada guru sains masing-masing menerusi WhatsApp ataupun Telegram untuk disemak. Okey, nanti kami akan semak. Kemudian saya akan terus minta awak buat pembetulan lah. Okey, bila ada pembetulan, terus betulkan. Lepas tu, hantar masa ambil modul yang baru. Sebab yang awak hantar tu saya akan rekodkan dalam pentaksiran bilik darjah. Okey, awak punya rekod PBD. Alright. Saya harap awak faham dengan apa yang saya dah terangkan. Dengan apa yang kita pelajari hari ni tu, saya harap awak boleh faham. Terima kasih. Selamat belajar. Itu sajalah. Jumpa lagi. Bye.